And yeah. Assalamualaikum and hello guys. Aku rasa masa aku buat naik video ni nanti, mungkin kita dah berada di pertengahan bulan Ramadan. Jadi aku harap masih belum terlambat untuk aku ucapkan salam Ramadan dan selamat berpuasa untuk semua. Sebenarnya 3 tahun lepas, aku dah pernah buat video soal jawab Ramadan di Jepun ni dengan kawan aku. Tapi sebab dah beberapa tahun berlalu, jadi mungkin ada sedikit perbezaan, terutamanya kerana COVID-19 kali ni. Jadi aku fikir apa salahnya kalau tahun ni pun kita buat sekali lagi video soal jawab berkenaan Ramadan di Jepun. Jadi macam biasa, kali ni aku minta orang tanyakan soalan diorang dekat Instagram aku dan insyaAllah hari ni aku akan cuba jawab sebanyak yang mungkin. Tapi sebelum aku jawab soalan-soalan yang ada, aku cuma nak ingatkan yang jawapan-jawapan yang bakal aku berikan ni adalah berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi jawapan aku ni tak mewakili semua orang Malaysia yang tinggal di Jepun. Mungkin kalau korang tanya orang lain, mereka akan berikan jawapan yang berbeza. Jadi tu je lah yang aku nak cakap. Tanpa buang masa lagi, marilah kita tengok soalan-soalan yang ada. Let's go! Betul ke bos bagi balik awal untuk buka puasa? Setakat ni aku tak pernah jumpa lagi bos yang bagi balik awal untuk buka puasa dekat Jepun ni. Orang bukan Islam dekat Jepun ni, diorang tak tahu secara mendalam kita kena buka puasa pukul berapa dan diorang tak berapa ambil tahu dan sebenarnya diorang tak tahu pun bila bermulanya Ramadan. Selagi kita tak bagi tahu sendiri, selagi tu diorang memang tak tahu yang bulan Ramadan dah masuk. Jadi tak adalah diorang nak bagi balik awal. Orang Islam Jepun makan apa semasa berbuka? Masuk orang Islam Jepun ni adakah orang Islam berbangsa Jepun ataupun orang Islam yang ada di Jepun? Tapi mana-mana pun aku rasa tak ada satu jawapan yang sama untuk semua orang. Kalau kita tanya dekat Malaysia pun, semua orang akan ada juadah masing-masing untuk berbuka puasa. Jadi dekat Jepun ni pun, kalau kita tanya orang Jepun, mungkin dia akan makan masakan Jepun. Macam aku orang Melayu, kita orang masak sendiri. Jadi kita orang makan masakan Melayu. Begitu jugalah dengan komuniti Islam lain yang ada dekat Jepun. Sahur atau berbuka selalu masak atau makan di luar? Jadi kalau sahur memang kita akan makan sendirilah dekat rumah. Kalau untuk berbuka puasa pula, tahun-tahun sebelum ni kita orang akan masak ataupun berbuka puasa di masjid. Tapi sebab tahun ni ada masalah COVID-19 ni, boleh dikatakan hampir setiap hari kita orang akan masak sendirilah. Juadah berbuka puasa yang wajib ada di Jepun? Untuk aku, tahun ni tak ada juadah yang wajib ada setiap hari. Kalau tahun-tahun sebelum ni, aku berbuka puasa dekat Masjid Pakistan. Dekat situ, diorang boleh dikatakan hampir setiap hari akan hidangkan mungkin makanan Pakistan. Dia macam jemput-jemput, tapi dalam tu dia banyak sayur. Dan diorang akan hidangkan buah-buahan, buah tembikai, buah pisang dan buah kurma. Wajiblah ada. Tapi tu tahun-tahun sebelum ni lah. Tahun ni, macam aku katakan tadi, kita orang masak sendiri. Jadi tak ada juadah yang wajib ada. Apa cabaran puasa di Jepun waktu COVID? Aku rasa tak ada sangat cabaran. Sebaliknya, aku rasa disebabkan COVID ni, dia lebih memudahkan aku untuk berpuasa sebab kurang pergerakan berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni. Kalau tahun-tahun sebelum ni, waktu berpuasa tu kita kena pergi universiti ataupun kena pergi kerja. Tapi tahun ni memang kita duduk rumah je. Kalau kerja pun memang kerja daripada rumah. Mungkin hikmah dia sangat memudahkan aku untuk puasa tahun ni. Ramadan masa COVID macam mana? Masih berbuka dengan kawan-kawan ke? Kadang-kadang aku buka puasa seorang diri, tapi kadang-kadang aku buka puasa dengan kawan-kawan yang tinggal betul-betul berdekatan kawasan ni. Masjid di Jepun ada buat iftar ramai-ramai tak? Tahun-tahun sebelum ni ada. Memang kalau kita pergi dekat masjid-masjid mana pun, selalunya memang diorang berbuka puasa ramai-ramai. Tapi macam aku katakan tadi, sebab tahun ni COVID-19, aku tak tahulah kalau masih ada yang buat. Cuma untuk kita orang sendiri, kita orang tak pergi buka puasa dekat masjid tahun ni. Restoran halal di Jepun ada tak buat promosi harga untuk orang berpuasa? Aku tak akan kata tak ada. Cuma setakat ni aku belum jumpa restoran yang buat promosi untuk orang yang berpuasa. Tapi nak kata tak ada tu pun susah juga. Sebab hampir setiap hari kita orang memang akan masak sendiri. Ataupun sebelum ni kita orang pergi buka puasa kat masjid. Jadi tak tahulah kalau ada kedai halal yang buat promosi ni. Pernah tak ajak kawan-kawan bangsa Jepun berpuasa sekali? Tahun ni sebab aku memang duduk dekat rumah je, aku tak ada jumpa mana-mana kawan Jepun untuk ajak puasa sekali. Jadi tahun ni tak ada. Kalau 3 tahun lepas, masa aku buat video Ramadan yang dulu tu ada. Kalau korang nak tengok, boleh tengok video tu. Perkara terbaik bila puasa di Jepun? Aku rasa apa yang paling seronok berpuasa kat Jepun ni adalah sebab yang pertama, kurang berlaku pembaziran, dan yang kedua pula sebab kita lebih menghayati apa tujuan sebenar kita berpuasa. Masa aku ada dekat Malaysia dulu, memang kita ada bazar Ramadan dan ada beberapa aktiviti yang diadakan khas untuk bulan Ramadan. Jadi kadang-kadang bila datangnya bulan Ramadan tu, kita lebih ternanti-nantikan bazar Ramadan dan aktiviti-aktiviti tu berbanding dengan ibadah puasa tu sendiri. Tapi berbeza bila kita dah datang Jepun, memang tak ada bazar Ramadan dan sebagainya. Jadi bila datangnya bulan Ramadan, memang apa yang kita ternanti-nantikan tu adalah untuk berpuasa, untuk solat tarawih. Itulah kot yang aku rasa seronok berpuasa dekat Jepun. Pengalaman paling kelakar sepanjang berpuasa di Jepun dan pernah tak terlepas sahur masa berpuasa di Jepun? Okay, jadi ni aku gabung sebab pengalaman yang aku rasa paling kelakar untuk aku ataupun yang paling aku ingat sampai sekarang adalah pengalaman aku terlepas sahur. Jadi terlepas sahur yang aku maksudkan ni bukannya terlepas sahur yang kita tidur macam tu. Yang aku maksudkan ni, masa tahun pertama aku berpuasa di Jepun, waktu tu musim panas, jadi subuh memang masuk sangat awal.
lebih kurang pukul 2.30 pagi. Ada satu hari ni, lepas aku berbuka puasa memang aku minum sikit je air dan lepas tu aku buat kerja tak silap aku tak perasan dah masuk subuh. Jadi bayangkan, aku memang minum air sikit je masa berbuka puasa, lepas tu tak minum air langsung, tiba-tiba dah masuk subuh. Waktu baru je nak berpuasa tu, aku dah mula sangat dahaga. Memang pengalaman tu aku rasa yang paling menyeksakan, bukan saja di Jepun, tapi sepanjang aku berpuasa seumur hidup aku ni lah. Apa perasaan berpuasa sorang-sorang bila kawan semua tak ada? Perasaan dia boleh kata agak sunyi dan agak menyedihkan sebab dulu kita biasa ramai-ramai. Tiba-tiba bila dah mula kerja ni duduk sorang, puasa sorang, tak ada orang, tak ada keluarga teman, tak ada orang. Acah je. Masjid di Jepun ada buat qiyamul lail? Ada, dan sebenarnya kita orang pelajar Malaysia dekat Jepun pun pernah buat qiyam ramai-ramai dekat masjid. Tapi tu tahun-tahun sebelum ni lah. Untuk tahun ni macam aku katakan, ada COVID, jadi kita orang memang duduk dekat rumah je. Dalam budaya Jepun, ada tak yang berpuasa macam kita juga? Setakat yang aku tahu tak ada. Aku pernah tanya kawan Jepun aku dan diorang kata ada sesetengah orang Jepun yang berpuasa ni sekadar tak makan untuk jaga kesihatan. Tapi tak adalah sampai yang berpuasa tak minum air macam kita. Dugaan semasa berpuasa di sana? Aku rasa macam tak ada dugaan yang ketara sangat. Yang ada cuma yang pertama tu mungkin sebab jauh daripada keluarga. Tapi tu pun sebab yalah dengan teknologi moden ni kita boleh FaceTime, kita boleh telefon hari-hari. Jadi walaupun jauh tak adalah terasa sangat kejauhan tu. Yang kedua mungkin sebab kita minoriti kat sini dikelilingi oleh orang Jepun yang bukan Muslim. Biasalah kalau waktu siang hari kita berpuasa tapi diorang makan macam biasa. Tapi tu pun aku rasa tak adalah terlampau bagi kesan sangat pada kita. Sebab kita dah biasa puasa daripada kecil. Jadi setakat tengok orang Jepun makan sebelah kita tu aku rasa macam tak terlampau memberi kesan sangat lah. Sahur dan berbuka pukul berapa di Jepun? Sekarang dah pukul 2.45 pagi dan sebab lebih kurang 20 minit lagi dah nak masuk subuh, sekarang aku nak sahur. Menu sahur kita hari ni adalah telur separuh masak dan juga Snickers. Tak, ni bukan iklan. Jadi, aku sahur jap . Jadi aku dah habis makan. Sekarang kita tunggu je lah subuh. Bila-bila masa je azan akan berkumandang daripada phone aku. Okey, jadi sekarang aku nak solat subuh. Lepas tu aku nak tidur. Bye. Jadi tadi tu sedutan masa aku bersahur. Aku tak sempat nak buat video masa aku berbuka puasa. Tapi untuk waktu sekarang ni, kita orang buka puasa lebih kurang pukul 6.30, 6.40 macam tu. Tidur sebelum atau selepas subuh? Okey, sebab dekat sini subuh masuk awal. Kalau musim sekarang pukul 3 lebih pagi. Kalau musim panas pukul 2.30 tu dah nak masuk subuh. Jadi selalunya memang aku sahur, tunggu subuh, baru aku tidur. Kenangan paling manis berpuasa di Jepun? Masa aku pertama kali datang Jepun, waktu tu kita orang tinggal 4-5 orang satu rumah dan dekat sekeliling tu pun ada beberapa lagi orang Malaysia dan kita orang memang solat tarawih sama-sama setiap malam, bergila-gila jadi imam. Sebab sekarang ni aku memang tinggal seorang-seorang, jadi aku rasa kenangan solat tarawih dengan kawan-kawan dekat rumah tu antara kenangan manis lah yang aku ingat sampai sekarang. Kesan COVID-19 kepada suasana berpuasa di Jepun? Aku rasa tak ada kesan yang terlampau ketara sangat sebab berbeza dengan Malaysia, bulan Ramadan ni bukan sesuatu yang menjadi kebiasaan dalam kalangan orang Jepun. Jadi tak adalah sesuatu yang diwujudkan khas untuk bulan Ramadan. Macam dekat Malaysia kita ada bazar Ramadan. Jadi bila datang COVID ni, tiba-tiba bazar Ramadan tak diadakan. Berbeza dengan Jepun, Jepun memang tak ada bazar Ramadan. Jadi sebelum ataupun selepas COVID tu sama je. Yang beza dia cuma macam aku katakan tadi, kita tak boleh pergi masjid, pergi tarawih, tak boleh buka puasa sama-sama. Aku rasa tu je lah kesan yang paling ketara. Komuniti Muslim di Jepun ada tak jemput pelajar Malaysia untuk buka puasa sama-sama? Dia sebenarnya macam ni. Komuniti Islam ni selalunya diorang buka puasa dekat masjid. Jadi kalau kita nak berbuka puasa sama-sama, kita pergi je masjid tu. Diorang tak adalah jemput pelajar Malaysia ni secara khas. Oh, pelajar Malaysia datanglah berbuka bersama dengan kami. Yang tu tak ada. Tapi kalau kita pergi masjid, diorang akan sambut dengan hati yang terbuka. Diorang tak adalah kata, "Oi, kau bukan orang negara aku, balik kau." Tak, diorang tak kata macam tu. Di Jepun ada tak butik yang jual baju raya? Jawapannya adalah tak ada. Sedangkan Ramadan tu sendiri pun orang Jepun tak tahu sangat. Hari Raya Aidilfitri ni lagilah orang Jepun tak tahu. Kalau untuk aku, butik baju raya aku cumalah Uniqlo. Satu-satunya tempat paling murah aku boleh jumpa. Sepanjang Ramadan ni pernah tak tengok video masak di Instagram, lepas tu teringin cuba di rumah? Pernah. Sebab aku ni pun manusia biasa, insan yang lemah. Aku juga seperti manusia lain, follow Khairul Amin dekat Instagram. Jadi bila kita follow Khairul Amin ni, memang hari-hari tengok resipi-resipi dia yang sangat menggiurkan. Dan aku sentiasa fikir nak cuba buat. Tapi perasaan nak cuba tu hanya kekal sebagai perasaan nak cuba. Tak pernah betul-betul cuba. Sebab yelah, kawan-kawan aku je yang tolong cuba dan aku cuma tolong makan. Teruknya aku ni.
Berapa suhu di Jepun semasa Ramadan? Bulan puasa ni makin lama makin awal, jadi musim dia pun sentiasa berubah. Macam waktu aku mula-mula datang Jepun dulu, kita orang sambut bulan puasa ni masa kemuncak musim panas. Jadi waktu tu memang suhu sangat panas, masa berpuasa pun memang sangat panjang. Tapi makin lama makin awal, jadi sekarang ni penghujung musim bunga dan nak beralih ke musim panas lebih kurang. Untuk masa sekarang suhu agak tak menentu, macam masa awal puasa hari tu, suhu masih lagi agak sejuk, beberapa belas darjah Celsius, dan sekarang makin panas, lebih kurang 20 lebih. Tapi tak menentulah. Cuma sekarang ni boleh dikatakan agak nyaman lah. So sekarang aku suka sekarang. Dia tak terlampau panas, tak terlampau sejuk. Best. Berapa jam masa puasa di sana? Macam aku katakan tadi, berapa jam puasa tu bergantung musim apa. Macam masa 3 tahun lepas, kita orang berpuasa masa musim panas. Jadi waktu tu berpuasa lebih kurang 16 jam lebih. Tapi untuk tahun ni, lebih kurang 15 jam setengah. Dah berapa lama puasa di sana? Tak bosan ke? Tahun ni aku tahun ke-5 berpuasa dekat Jepun. Dan sebenarnya aku tak perasan pun dah 5 tahun puasa dekat sini. Jadi tak terasa sangatlah bosan tu. Sebab inilah masa pantas berlalu, sedar-sedar dah 5 tahun. Mana lagi seksa? Puasa musim panas atau musim sejuk? Secara peribadi aku rasa musim sejuk. Sebab bila musim sejuk ni selalunya tekak jadi sangat kering. Aku tak tahu kenapa. Bila bangun tidur memang kita nak minum air. Jadi aku rasa musim sejuk lagi seksa lah dari segi tekak kering tu. Cuma musim panas masa puasa dia lagi panjang. Tapi aku rasa taklah terlampau dahaga macam aku katakan musim sejuk tadi tu. Pernah tak puasa di Jepun masa musim sejuk? Aku tak pernah berpuasa bulan Ramadan di musim sejuk. Tapi puasa sunat tu pernah. Jadi itulah yang aku kata tadi tu. Memang tekak kering. Tapi yang seronok dia sebab waktu berbuka puasa tu sangat awal. Macam merepek tapi nak tanya juga. Ada bazar tak? Masa aku buat video 3 tahun lepas, bazar Ramadan tak ada dekat Jepun. Dan tahun ni, tahun 2020, masih tak ada juga bazar Ramadan di Jepun. Yang ada cuma bazar Ramadan rumah kawan aku. Yang aku seorang je tak malu pergi makan. Tapi ya, tak ada bazar Ramadan dekat Jepun. Pernah tak orang Jepun tanya, kenapa orang Islam berpuasa? Pernah, dan tentang ni pun aku pernah buat video berbincang dengan kawan Jepun aku tentang Ramadan. Kalau korang nak tengok, korang boleh tengok video tu. Macam mana orang di Jepun nak tentukan tarikh bermulanya Ramadan? Okey, aku rasa soalan ni agak menarik sebab aku dulu pun memang tak tahu. Jadi macam mana orang dekat Jepun nak tentukan bila bermula dan berakhirnya bulan Ramadan ni? Dia sebab dekat Jepun ni tak ada satu badan khas yang membuat keputusan untuk semua orang Islam dekat Jepun. Jadi sebenarnya yang buat keputusan ni berubah ikut community. Contohnya macam kalau dekat masjid dekat Tokyo ada masjid yang diuruskan oleh orang Turki. Community Islam kat situ dia orang ikut cara Turki lah. Tapi kebanyakan masjid lain, contohnya masjid Pakistan yang aku selalu pergi tahun-tahun sebelum ni, dia orang akan ikut waktu Malaysia. Macam tahun lepas pun sebab beberapa negara berbeza pendapat. Ada yang kata esok tu dah masuk Aidilfitri, ada yang kata lusa baru masuk. Jadi waktu ni masa aku pergi masjid, imam dekat situ cakap kita akan tunggu pengumuman daripada Malaysia. Kalau Malaysia kata esok hari raya, malam tu kita akan takbir raya. Kalau Malaysia kata lusa baru raya, malam tu kita akan solat tarawih macam biasa. Jadi ya, Malaysia boleh. Macam mana tarawih di sana? Banyak beza ke sama je dengan Malaysia? Setakat yang aku tengok tak ada perbezaan yang ketara sangat. Kalau ada perbezaan sikit pun mungkin diorang tak baca selawat yang kita selalu baca dekat Malaysia. Dan satu lagi, solat witir kat sini selalunya diorang akan buat 3 rakaat sekaligus. Berbeza dengan masjid-masjid yang aku selalu pergi dekat Malaysia. Biasanya kita buat 2 rakaat tambah 1 rakaat. Tapi dekat sini memang buat 3 rakaat sekaligus. Solat tarawih panggil apa di Jepun? Tarawih. Rakyat Jepun ramai tak yang faham pasal puasa? Orang Jepun ni setakat yang aku kenal, diorang tahu kewujudan bulan Ramadan macam yang aku katakan tadi, tapi diorang tak tahu dengan terperinci. Diorang tahu yang kita tak boleh makan, tapi diorang tak tahu syarat-syarat puasa dia yang terperinci tu lah. Jadi bila kita dah jelaskan dekat diorang hormat je. Macam kawan-kawan aku pun selalunya bila dia tahu aku berpuasa, diorang tak akan paksa makan, tak paksa minum. Dan kalau diorang nak makan depan kita pun, diorang akan minta maaf dulu. Jadi aku rasa sangat menghormatilah. Macam mana puasa dengan persekitaran kerja di Jepun dari segi pandangan majikan dan rakan kerja? Dari segi puasa tu sendiri tak ada perbezaan sangat. Dan pandangan orang atasan aku sama ada majikan ataupun senior-senior pun, diorang tak ada masalah. Malah kadang-kadang diorang yang tolong jelaskan dekat orang lain. Contohnya macam tahun lepas, aku kena pergi kerja dekat kawasan pelanggan selama seminggu. Jadi bila kita pergi sana, kadang-kadang pelanggan akan hidangkan air, makanan. Jadi waktu ni orang atasan akan bagi tahu dekat diorang yang dia ni orang Islam, dia tengah puasa, tak boleh makan, tak boleh minum waktu siang. Dan sekian-sekian lah. Jadi diorang okey je lah. Puasa di Jepun boleh makan ke? What? Hah? Ni makan waktu malam ke waktu siang? Kalau waktu malam dekat mana-mana pun boleh. Kalau waktu siang, dah nama pun puasa mana boleh. Ya dekat Jepun ke, dekat Malaysia ke, Allah sentiasa ada memerhatikan kita. Jadi tak bolehlah makan masa kita berpuasa. Mu pun doa lalu soalan. Jadi itu je lah video untuk hari ni. Terima kasih kepada semua yang tanya soalan. Dan macam biasalah, untuk yang aku tak sempat jawab tu, aku minta maaf sangat-sangat. InsyaAllah lain kali, kita akan cuba buat video soal jawab lain pula. Kalau korang ada sebarang komen, ada sebarang pandangan tentang video apa pula yang aku patut buat, mungkin yang tak berkaitan dengan Jepun pula
ke, sebab ada orang dah menyampah tengok aku asyik buat video Jepun je. Jadi jangan lupa kongsikan pandangan korang dalam ruangan komen di bawah. So that's all for today. Thank you for watching. Selamat menyambut bulan Ramadan, selamat beribadat. Jangan lupa untuk jaga diri. Until next time, may peace be upon you.